Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina al-Mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Thumma amma ba'd. Baik. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memberikan keizinan kepada kita untuk kita teruskan lagi mudzakarah ataupun muhadarah kitab Tarikh Mushaf yang mana dikarang oleh Fadilatul Syekh Abdul Fattah Al-Qadhi. Jadi pada hari ini insya-Allah kita akan teruskan lagi dengan tajuk perbahasan pengumpulan Al-Quran di zaman Sayyidina Uthman Al-Affan. Kalau tengok pada muka surat kitab kita tu, pada muka surat yang ke-42. Muka surat yang ke-42. Okey, jadi untuk pengumpulan Sayyidina di zaman Sayyidina Uthman Al-Affan, dia ada beberapa sebab ataupun beberapa peristiwa, dan yang paling besarnya adalah peristiwa ketika mana berlakunya perang di Armenia dan perang Azerbaijan pada waktu itu, yang membawa kepada pengumpulan Al-Quran ataupun penulisan Al-Quran dalam satu mushaf. Jadi dalam kelas yang lepas kita telah sebut bahawa yang pertama sekali mengumpulkan Quran adalah Abu Bakar. Kumpul dalam satu tempat ini di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian diserahkan mushaf tersebut kepada Sayyidina Umar, kemudian kepada Sayyidina Hafsah, kemudian barulah diserahkan kepada Sayyidina Uthman Al-Affan. Baik. Jadi bila mana kita kata berlakunya perang, yang mana perang tadi membawa kepada perpecahan umat Islam, membawa kepada perpecahan umat Islam, kerana umat Islam pada waktu itu mereka membaca Al-Quran mengikut riwayat ataupun mengikut qiraat yang masyhur di tempat mereka. Sebagaimana penduduk-penduduk di Syam membaca dengan qiraat Ubay bin Ka'ab. Penduduk Al-Kufah di Kufah membaca dengan qiraat Abdullah bin Mas'ud. Dan qiraat-qiraat yang lain itu dibaca di tempat-tempat yang lain. Jadi disebabkan perbezaan qiraat pada setiap tempat itu, bila mana mereka ni berkumpul ataupun berhimpun dalam satu kumpulan, terutamanya ketika mana perang, bila mana umat Islam berperang menentang musuh, dikerah semua tentera Islam dari seluruh pelosok dunia, seluruh pelosok jajahan pada waktu itulah. Marinya daripada Iraq, marinya daripada Syam, mari daripada Mekah, Madinah dan sebagainya. Bila mana berhimpun tentera Islam dalam satu tempat untuk menentang musuh-musuh Islam, maka di saat itu masing-masing membaca Al-Quran, masing-masing saling membaca Quran. Dan bila mana penduduk ataupun umat Islam di Iraq dia dengar orang Kufah ni baca lain, orang di Syam baca lain, orang Madinah baca lain, maka sehingga menyebabkan timbulnya perpecahan dan perbalahan yang mengatakan bahawa kira aku saja yang betul, kira yang kamu baca ni salah. Dan macam kita lah orang awam kan, bila mana kita dengar bacaan yang lain daripada Hafs an Asim, riwayat Hafs an Asim, kita akan berasa pelik, dan kemungkinan boleh membawa kepada kita akan menyalahkan bacaan tersebut kerana kejahilan kita lah. Akan tetapi nak ceritanya pada waktu itu umat Islam pada waktu itu membawa kepada saling kita kata saling menyalahkan antara satu sama lain dan saling berpecah belah. Sedangkan pada waktu itu nak bersatu padu, nak menentang musuh ni, tu ketika mana ataupun ketika waktu perang tu lah. Adapun untuk kemaslahatan umat Islam secara umumnya, maka perkara ini telah diambil ihtimam atau diambil perhatian oleh Sayyidina Uthman Al-Affan, hasil daripada perbincangan ataupun idea daripada para sahabat
sehinggalah sekali bermula pada waktu itu disalin kembali, sekali lagi disalin mushaf ke dalam beberapa mushaf mengikut riwayat ataupun mengikut qiraat di sesuatu tempat itu, dan dihantar mushaf tersebut ke tempat tersebut bersama dengan guru. Lalu umat Islam di sesuatu tempat itu berpegang dengan bacaan tersebut, ataupun berpegang dengan mushaf lah, berpegang dengan mushaf tersebut. Okey, baik. Itu secara ringkas muqaddimah bagaimana boleh terjadinya ataupun tercetusnya peristiwa mengumpulkan Quran kali yang kedua pada zaman Sayyidina Uthman Al-Affan, disebabkan umat Islam pada waktu itu berpecah ataupun saling berbalah kerana berlaku perbezaan ataupun perselisihan pada bacaan. Okey, baik. Termasuk pada kitab kita ni pada muka surat yang ke-42. InsyaAllah hari ni sikit sajalah, bukan dalam semuka lebih, satu muka surat lebih kita baca lah. Habis tajuk ni muqaddimah pada pengumpulan Al-Quran di zaman Sayyidina Uthman. Qala al-musannif rahimahullahu tabaraka wa ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa li'ulumi syekhina fid dunya wal akhirah amin. Qala jam'ul Qur'ani wa tadwinuhu fi ahdi Uthman wa sababuhu. Pengumpulan Al-Quran dan penulisan Al-Quran pada zaman Sayyidina Uthman serta sebab-sebabnya. Sebab-sebab pengumpulan lah. Baik. Baqiyat tilka as-suhuf allati katabaha Zaid bi amri al-khalifati Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu Hafsah ummil mu'minin sadran min khilafati Uthman radhiyallahu anhu. Baik. Tinggallah ataupun kekallah mushaf yang ditulis pada zaman Sayyidina Abu Bakar, yang ditulis oleh Sayyidina Zaid bin Thabit ketika mana waktu zaman Abu Bakar menjadi khalifah. Pada pengumpulan kali yang pertama itu di sisi Hafsah, sepatutnya dia adalah inda Hafsah ummil mu'minin kan, di sisi Hafsah. Cuma fahamlah, kita faham ayat itu bahawa mushaf itu berada pada simpanan Hafsah ummil mu'minin sadran min khilafati Uthman, ketika mana permulaan ataupun di awal pemerintahan Sayyidina Uthman sebagai khalifah. Sadran itu permulaan ataupun bidayatan. Wa yawma idzin ittasa'atil futuhu wa tafarruqul muslimin fil amsar wal aqtar. Pada waktu itu ittasa'at, meluas. Pembukaan, mana pembukaan kota-kota dalam Islam ni pada waktu Sayyidina Uthman lebih meluas. Tanah jajahan takluk umat Islam pada waktu itu semakin luas. Wa tafarruqul muslimin, dan umat Islam pada waktu itu berpecah-pecah ataupun berada di amsar wal aqtar, di setiap tempat lah, di setiap jajahan. Amsar dan juga aqtar itu adalah merujuk pada tempat ataupun negeri lah. Bahasa mudah kita negeri ataupun negara. Ada di yang duduk di Mekah Madinah pun ada, yang di Syam ada, di Yaman, di Kufah, Iraq, macam-macam lagi lah. Baik, itu masuk al-amsar wal aqtar. Wa kana ahlu kulli iqlimin, di situ tulis aqlim, iqlim, hamzah tu sepatutnya berada di bawah lah. Wa kana ahlu kulli iqlimin min aqalimil Islam ya'khuduna bi qira'ati man ishtahara bainahum min as-sahabah. Dan setiap umat Islam pada waktu itu ataupun setiap penduduk di setiap negara, iqlim, aqalimin muslimat, tempat tanah jajah umat Islam, mereka mengambil bacaan daripada para sahabat yang masyhur. Ya'khuduna bi qira'ati man ishtahara, qiraat yang masyhur daripada para sahabat. Jadi qiraat ni ada banyak, qiraat ni ada banyak. Akan tapi yang masyhur, yang kita panggil apa, yang tersebar pada waktu itu, tidak semua qiraat. Dia ada, setiap negara tu dia ada qiraat yang masyhur. Baik. Fa ahlu Syam yaqra'una bi qira'ati Ubay bin Ka'b. Penduduk di Syam membaca dengan qiraat yang dibawa oleh Ubay bin Ka'b. Pada waktu ini tak ada lagi nisbah qiraat itu kepada Imam Nafi', Imam Ibnu Katsir, Abu Amr ataupun riwayat Hafs an Asim, dia tidak dinisbahkan lagi pada waktu itu dengan kepada nama para a'immatul qura ini, tetapi dinisbahkan pada para sahabat lah,
kerana sahabat adalah murid pertama kepada Nabi SAW. Maka dinisbahkan bacaan tersebut kepada para sahabat kerana mereka melazimi ataupun mereka yang bawa qiraat tersebut ke negeri-negeri tadi. Jadi Ahlul Syam masyhur dengan qiraat Ubay bin Ka'ab. Wa Ahlul Kufati yaqra'una bi qiraati Abdullah ibn Mas'ud. Dan Ahlul Kufah, Kufah di Iraq lah. Nah, membaca dengan qiraat yang dibawa oleh Abdullah ibn Mas'ud. Wa ghairuhum yaqra'u bi qiraati Abi Musa al-Ash'ari. Dan di negeri-negeri lain membaca dengan qiraat Abu Musa al-Ash'ari. Jadi ini antara kibarus sahabah yang bawa qiraat ataupun yang kita kata apa, yang menjadi murid utama lah. Jadi dalam ilmu qiraat dan ilmu Quran ni, sahabat yang paling masyhur dua orang. Yang ni yang Nabi sendiri tersebut lah, iaitu Ubay bin Ka'ab dan Abdullah ibn Mas'ud. Jadi banyak hadis yang menunjukkan bahawa Nabi SAW mengiktiraf ada bacaan ataupun kemampuan dua orang sahabat ni untuk mengajarkan Al-Quran. Sehingga kan Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang menyuruh, yang memerintahkan Nabi, menyampaikan kepada Nabi supaya Ubay bin Ka'ab membaca surah. Membaca surah. Lalu terkejutlah. Ubay bin Ka'ab ni terkejut. Sehingga dia tanya Nabi, "Adakah ya Rasulullah, adakah Allah telah namakan aku? Allah sebutkan nama aku ni?" Maka Nabi kata, "Ya, Allah telah namakan kamu dan Allah sebut nama kamu. Untuk aku minta kamu bacakan." Lalu Ubay pun bacalah. Dan dalam setengah riwayat lain, Nabi minta Abdullah bin Mas'ud untuk membacakan Quran. Lalu Abdullah bin Mas'ud kata kepada Nabi, "Bukankah Quran itu diturunkan kepada kamu? Maka kamulah yang lebih berhak untuk baca." Lalu Nabi kata, "Nabi ni, aku ni suka untuk dengar orang baca lah." Jadi itu maknanya sebagai guru Al-Quran, siapa-siapa yang jadi guru Quran, kita juga kena bukan saja kita yang mengajarkan orang membaca, tapi kita pun juga kena dengar orang lain baca lah. Dengar orang lain baca sebagaimana qudwah yang telah ditunjukkan oleh Nabi SAW. Walaupun baginda sebagai seorang guru, tapi dia minta anak murid dia untuk baca, iaitu Abdullah bin Mas'ud. Baik. Fakana bainahum ikhtilaf fi wujuhil qira'ah. Dan ada di antara mereka itu ikhtilaf, adanya perbezaan-perbezaan pada wajah-wajah bacaan. Seperti mana kita tahu bahawa Quran itu diturunkan secara berqiraat, ataupun istilah umum kita sebut sebagai sab'atu ahruf, 7 ahruf. Banyaklah istilah tu sab'atu ahruf ini merujuk pada khilaf-khilaf yang ada dalam kalimah-kalimah itulah. Jadi setiap kalimah yang ada dalam perbezaan qiraat yang ada dalam Quran pada hari ini, dia berada di bawah sab'atu ahruf, tidak terkeluar daripada sab'atu ahruf. Jadi perbezaan tersebut ada di antara para sahabat. Wa man sya'u hadzal ikhtilafi inzalul Qur'ani ala sab'ati ahrufin kama thabata dhalika 'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi tariq at-tawatur. Baik. Dan asal kita kata permulaan ataupun asal kepada perbezaan ini, kenapa boleh jadi berbeza pada bacaan ini, adalah inzalul Quran, penurunan Al-Quran dalam sab'atu ahruf. Jadi makna sab'atu ahruf ni kita nak tergabung perbahasan yang sangat panjang kepada para sahabat lah. Dalam kitab Itqan fi Ulumil Quran tu lebih daripada 40 aqwalul ulama yang membahaskan ataupun yang memberi tafsiran kepada sab'atu ahruf. Jadi kita tak sebutlah. Cuma mudah fahamnya, qiraat yang mutawatir ada pada waktu sekarang ni, tak kira qiraat 7 ke, qiraat 10 ke. Semua tu memang termasuk dalam sab'atu ahruf belaka. Semua tu sab'atu ahruf. Jadi kalau kita nak kata sab'atu ahruf ini adalah qiraat 7, tak tepat lah. Qiraat 7 tak tepat. Walaupun dinamakan dengan sab'atu ahruf, tapi ahruf tersebut bukanlah merujuk kepada qiraat 7 yang masyhur, yang Syatibi itu tidak. Akan tapi dia lebih luas daripada itu lagi. Qiraat 10 pun termasuk dalam sab'atu ahruf juga. Baik. Seperti mana yang telah sabit daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi tariqit tawatur, daripada jalur ataupun jalan
mutawatirah. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebut bahawa Quran itu, inna hadzal Quran unzila ala sab'ati ahruf faqra'u ma tayassara minhu. Sesungguhnya Quran ini diturunkan dalam 7 huruf, maka bacalah kamu, kamu semua, ma tayassara minhu, apa yang mudah daripada kira-kira tadi. Kerana berlaku perbalahan ataupun perbezaan bacaan di antara Sayyidina Umar Al-Khattab dengan Hisham ibn al-Hakim. Jadi bila mana Umar dengar bacaan yang dia tidak pernah dengar sebelum ni, maka dia kata bacaan itu tidak tepat lah. Sehingga kan dia bawa pergi jumpa kepada Nabi, dan Nabi dia pun mengakui bila mana Nabi suruh Umar baca dan sahabat seorang lagi tu baca, maka Nabi mengakui bahawa kedua-dua bacaan adalah betul walaupun dia berbeza. Kerana Nabi sebut inna hadzal Quran unzila ala sab'ati ahruf faqra'u ma tayassara minhu. Baik. وكان الذي يسمع هذا الاختلاف من أهل تلك الأمصار إذا احتوتهم المجامع. Baik. Jadi didengari tak yusma'u hadzal ikhtilaf min ahli tilkal amsar, perbezaan ini, ikhtilaf ini dapat didengari ataupun terjadilah, kita kata terjadinya ikhtilaf ini ataupun dapat didengari perbezaan bacaan ini daripada penduduk di negeri-negeri tadi bila mana mereka berkumpul. Bila mana mereka ni berada dalam satu majami', mujtami', majami' ataupun mujtami', mereka saling berkumpul, dan kebiasaannya bila mana berkumpul ni untuk perang lah. Kebiasaannya ketika mana berperang, umat Islam daripada seluruh pelosok dikerah untuk bersatu padu menentang musuh Islam. Ataupun perkumpulan yang lain lah, sama ada haji ke dan sebagainya lah, termasuk semua sekali perkumpulan lah. Au iltaqu ala jihadi a'daihim, ataupun mereka bertemu untuk jihad menentang musuh-musuh mereka, yakni musuh-musuh Islam. Yu'jibu min dhalika asyaddul ajabi, maka mereka hairan, terkejut ataupun hairan dengan keheranan yang sungguh-sungguh lah. Asyaddul ajab, dengan keheranan yang betul-betul hairan. Bagaimana orang lain ni boleh baca Quran lain daripada yang dia baca. Lain daripada yang dia baca. Memang sama lah kita pun, bila mana kita dah biasa dengan hafz, mari orang lain, contoh Harap, mari baca dengan riwayat Qadun. Jadi orang yang tidak belajar Quran ni akan berasa pelik. Tak pernah dengar ni. Baca dengan imalah wadduhi wallaili idza saji, contoh baca riwayat Hamzah. Maka bila mana tak pernah dengar akan berasa pelik. Maka sama juga zaman dulu pun begitu juga. Kerana di tempat mereka hanya masyhur dengan bacaan satu bacaan saja ataupun bacaan tertentu. Tapi bacaan lain mereka tidak pernah dengar. Jadi menyebabkan mereka jadi terkejutlah. Wa kana hadzal ikhtilafu mad'ata ila fathi bab asy-syiqaq wan niza' fi qira'atil Qur'anil Karim. Baik. Jadi khilaf ni perbezaan ini membawa kepada terbukanya pintu asy-syiqaq, pintu perselisihan, pintu perbalahan lah, perselisihan, pertelingkahan pada bacaan Al-Quran, perbezaan pada bacaan Quran. Lianna kulla fariqin yadda'i annahu alladhi 'ala al-haqq. Kerana setiap kelompok, setiap kumpulan itu mendakwa bahawa mereka lah yang betul. Bacaan mereka lah bacaan yang betul. Bacaan orang lain ni tak betul. Begitu. Sebab tu boleh jadi berbalah tu. Wa anna ghayrahu 'ala al-batil, dan orang lain di atas kebatilan. Rasa bacaan dia betul, bacaan orang lain ni salah. Wa kana ba'duhum yafkharu 'ala ba'din fi qira'atihi mu'taqidan annaha as-shawab wahdah. Dan setengah mereka berbangga-bangga dengan bacaan mereka, dan mu'taqidan, i'tiqad, berpegang bahawa bacaan mereka itulah as-shawab, satu-satunya, wahdah lah, satu-satunya bacaan yang betul, dan bacaan yang lain semua salah. Fayaqulu ba'duhum li ba'din,
Dan berkata setengah mereka kepada setengah orang lain, tak berkata kumpulan ini kepada kumpulan lain, qiraati khairum min qiraatik. Sesungguhnya tak, dia kata qiraati, bacaan aku ni lebih baik daripada bacaan kamu. Nah, wa yaruddu alaihi al-akharu bil mithl. Dan orang lain pun jawab begitu juga. Dijawab oleh kumpulan lain pun begitu juga. Tidak, bacaan aku lebih baik. Orang ni kata dia baik, orang ni kata berlakulah perpecahan dan perbalahan ketika itulah. Wa hakadha hatta afdha dhalika bihim ila ta'thimi ba'dihim ba'dha wa inkari ba'dihim ala ba'd. Baik, sehinggalah menyebabkan, mengakibatkan perkara tadi kepada ta'thim, saling menyalahkan. Tak, saling kita kata ini dosa tak. Maknanya saling mengatakan bahawa bacaan lain itu adalah bacaan yang salah dan berdosa, begitu. Dan mengingkari antara satu sama lain. Nah, sampai tahap tu. Walaupun sama-sama baca Quran, akan tapi kerana perbezaan bacaan itu menyebab kepada saling menyalah antara satu sama lain. Wa fi sanati tsaniyati aw tsalitsati ala ikhtilaf riwayat min khilafati Uthman radhiyallahu anhu sanata 25 min al-hijrah ijtama'a ahlu Syam wa ahlu al-Iraq fi ghazwati Armeniyah wa Azerbaijan. Di sini ditulis ya dulu baru huruf ba. Asal sepatutnya ba dulu dah. Azerbaijan begitu. Ba baru ya. Baik. Pada tahun yang kedua ataupun yang ketiga pada pemerintahan Khilafah Uthmaniyah, Khilafah Uthman lah. Sayyidina Uthman lah. Iaitu pada tahun yang ke-25 Hijrah. Ijtama'a ahlu Syam wa ahlu al-Iraq fi ghazwati Azerbaijan wa Armenia. Ahlu Syam di sebelah Syria, sebelah di sebelah atas lah. Syam ni atas daripada Mekah Madinah, atas daripada Saudi lagi. Maknanya di Jordan, termasuk Lebanon, Palestin, Syria semua tu lah. Itu ahlu Syam. Dan juga ahlu Iraq. Iraq ni termasuk Kufah, Basrah, Baghdad dan sebagainya lah. Jadi ahlu pada ni umat Islam pada penduduk di Iraq, dan juga di Syam pada waktu itu telah berkumpul ketika perang Armenia dan perang Azerbaijan pada waktu itu. Wa kana fi man wazaha ma'a ahli al-Iraq Hudzaifah ibn al-Yaman. Dan antara orang yang kita kata turut serta dalam peperangan tersebut yang mari daripada ahlul Iraq adalah Hudzaifah ibn al-Yaman. Seorang sahabat yang nama Hudzaifah ibn al-Yaman, ataupun Hudzaifah al-Yamani. Fara'a kathrat ikhtilaf al-muslimin fi wujuhi al-qira'ah. Maka dia menyaksikan, dia melihat banyaknya perselisihan pada wajah-wajah qiraat di antara umat Islam pada waktu itu. وسمع ما كانت تنطق به ألسنتهم من كلمات التجريح والتأثيم التي يقذف بها بعضهم بعضا حين اختلافهم في أوجه القراءة. Baik. Dan dia mendengar bahawasanya lidah-lidah ataupun mulut-mulut orang Islam pada duduk cakap-cakap lah, saling tajrih wa ta'thim, saling melukakan ataupun saling menyalahkan saling menyalahkan, saling mengkritik golongan antara satu sama lain lah. Allati yaqdhifu biha ba'dhum 'ala ba'd. Yang mana yang saling kita kata dilemparkan ataupun dituduh antara satu sama lain ketika mana berlaku perbezaan pada bacaan tadi. Jadi hal ini Hudzaifah bin Yaman sendiri menyaksikan ataupun dengar daripada mulut-mulut umat Islam pada waktu itu. Fasta'zama dhalika Hudzaifah wa akbarahu fafaza'a ila Uthman wa akhbarahu billadhi ra'a. Lalu dia merasa ista'zama, berasa benda ni satu benda yang besar lah, satu masalah yang besar ni. Bila mana berlaku perbezaan pada bacaan ini menyebabkan berlakunya pertengkaran pada selesai, maka Hudzaifah bin Yaman mari dalam fikiran dia bahawa benda ni benda yang tidak boleh dibiarkan. Benda ni adalah satu masalah yang besar. Lalu dia pun fafaza'a ila Uthman, kita kata mengadulah ataupun meluahkan kebimbangan dia, meluahkan kerisauan dia kepada Uthman ibn Affan, billadhi wa akhbarahu billadhi ra'a, dan dia mengkhabarkan, menceritakan dengan apa yang telah dia lihat ketika mana umat Islam berkumpul pada waktu itu. Wa qala lahu,
Dan Sayyidina Hudzaifah bin Yaman berkata kepada Sayyidina Uthman, adrikin nas qabla an yakhtalifu fi kitabihim alladhi huwa aslu syari'ah wa da'amatud din kama ikhtalafa al-yahud wan nasara. Apa dia ni? Hudzaifah bin Yaman sebut kepada Uthman, adrik nas. Dia panggil apa? Berilah kefahaman kepada manusia, ataupun kena bagi tahu manusia ni, bagi tahu umat Islam. Selamatkanlah mereka dah. Selamatkanlah mereka lah. Sebelum daripada mereka berselisih pada kitab mereka, yang mana kitab tadi aslu syariah, asal kepada syariat. Wa da'amatud din, dan juga da'amah ni adalah pendukung kepada agama. Maka selamatkanlah mereka sebelum mana mereka ni berselisih ataupun ikhtilaf, berpadah, seperti mana ikhtilafihim apa dia ni, seperti mana kama ikhtalafa al-yahud wan nasara, seperti mana para orang Yahudi dan Nasrani pada waktu dulu berpecah belah kerana ikhtilaf pada kitab mereka. Jadi takut-takut berlaku seperti mana umat terdahulu. Hudzaifah bin Yaman menasihatkan ataupun memberi pandangan kepada Sayyidina Uthman supaya diambil tindakan lah. Dia ambil apa-apa tindakan yang dapat menyelamatkan umat Islam pada waktu itu. Baik. Fa adraka Uthman bi thaqib nadhrihi. Maka Uthman pun terus melakukan tindakan lah. Bi thaqib huruf qaf nah, bukan fa tu. Dalam kitab dia tulis fa, bi thaqib. Yang sebenarnya thaqib, iaitu dengan thaqib nadhrihi, itu dengan pandangan yang tajam, dengan pemikiran yang cerdas lah, idea yang hebat dah. Jadi Uthman dengan pandangan dia yang tajam, wa hasafati aqlihi, dan kebijaksanaan akal dia, anna wara'a hadzal ikhtilafi syarran kabiran, bahawasanya di sebalik daripada ikhtilaf ini adanya bahaya yang besar. La qibala lil muslimin bihi, yang mana benda tersebut ni kita kata apa ni lah, tidak dapat diterima dah. Tidak dapat diterima bagi orang muslimin. Baik. La yaqbalu lil muslimin bihi lah. Tidak, yang mana perkara perselisihan tadi tidak dapat diterima lah bagi orang muslimin. Tidak boleh berlaku dalam kalangan orang muslimin. Wa anna hadhihi al fitnata in lam tu'alij bil hikmati wal hazmi satajru la mahala ila aswa'il awaqib. Baik. Dan fitnah ni, perselisihan ini, fitnah ini, sekiranya tidak diubati, tidak dirawat, tidak diubati, tidak diselesaikan dengan hikmah, dengan cara yang elok, cara yang terbaik, maka dia akan membawa kepada ila aswa'il awaqib, membawa kepada akibat ataupun kesan yang lebih buruk, yang sangat buruk. Fa akhadha yu'alijuha qabla an yastafhila khatruha wa yatafaqum syarruha Jadi Sayyidina Uthman telah mengambil tindakan sebelum daripada dia yastafhila, sebelum daripada dia bertamuh teruk, wa yatafaqum syarruha, dan sebelum lebih dahsyat syar, keburukan akibat daripada ikhtilaf tadi. Fajama'a a'lam as-sahabati wa dhawi ar-ra'yi minhum wa akhadhu yabhathuna an ilaji li hadhihi al-fitnah. Baik. Kemudian Uthman mengumpulkan sahabat-sahabat a'lam, sahabat-sahabat alim, sahabat-sahabat mahir ni, dan yang memiliki ar-ra'yi, memiliki pandangan, sahabat-sahabat yang memiliki pandangan ataupun idea yang bernas, yabhathuna an ilaji li hadhihi al-fitnah, untuk mereka mengkaji, mencari
apakah ubat ataupun cara nak menyelesaikan fitnah perbalahan ini. Wa wada'a hadda li hadhihi al-ikhtilaf, dan dia telah meletakkan had bagi ikhtilaf. Maknanya ada batasan setakat mana boleh ikhtilaf, boleh berlaku perbezaan. Bila dah sampai kepada perbalahan, maka benda tu dia tidak harus dah. Jadi haram dah. Fa ajma'u ra'yuhum ala nusakh masahif yursalu ila kulli misrin min al-amsari mushafun yakunu marja'an lin-nas 'inda al-ikhtilaf wa maw'ilan 'inda at-tanazu'. Baik. Dan mereka para sahabat ni telah mengumpulkan ataupun telah bersepakatlah, fa ajma'u ra'yuhum sini bersepakat pandangan mereka untuk menuskhahkan Quran ataupun nak membukukan Quran, dan dihantar kepada setiap ila kulli misr min al-amsar, di setiap tempat dihantar mushaf-mushaf tadi. Yakunu marja'an lin-nas 'inda al-ikhtilaf, sebagai mushaf itu menjadi marji'. Inilah kita kata apa, sebagai rujukan, tempat rujuk bagi manusia indal ikhtilaf, ketika mana berlaku ikhtilaf, wa mau'ilan indat tanazu'i, dan sebagai tempat, kita kata tempat berlindung atau tempat bergantung ketika mana berlaku perselisihan dan perbalahan. Sebab itulah ditulis Quran sebagai masdar asas ataupun tempat sebagai pegangan umat Islam pada waktu itu. Wa ala ihraqi kulli ma 'ada hadhihi al-masahif, dan memerintahkan Uthman ihraq, membakar, memerintahkan untuk dibakar semua Quran ataupun semua mushaf yang ada selain daripada mushaf yang ditulis. Wa bidzalika tajtami'u al-kalimatu wa tawahhada as-sufufu wa yasta'salu dabir al-khilaf. Dan dengan demikian, dengan ditulis mushaf dan dihantar ke setiap tempat, dibakar mushaf-mushaf lain, tajtami'ul kalimatu, bersatu ataupun kalimah ni jadi satu, bersatu padu lah, bersatu padu. Wa tuwahhidus sufuf, dan para saf-saf umat Islam menjadi satu. Wa yasta'salu dabirul ikhtilaf, dan mencabut khilaf-khilaf yang telah lepas lah, mana khilaf-khilaf yang berlaku sebelum-sebelum tu dibuang ataupun dicabut dengan adanya mushaf yang ditulis. Thumma syara'a Uthman fi tanfidhi ma ajma'u alayhi wa nadaba lil qiyam bi hadhihi al muhimmati al khatirati arba'ata min ajilla'i as-sahabati wa thiqati al huffaz. Kemudian Sayyidina Uthman memulakan untuk melaksanakan fi tanfidhi, melaksanakan ma ajma'u alaihi, apa yang mereka telah sepakati. Wa nadaba lil qiyam bi hadhihi al muhimmati al khatirah, dan dia telah menugaskan untuk melaksanakan projek ni, untuk melaksanakan penulisan Al-Quran ini, al muhimmatul khatirah, satu kerja yang sangat berat lah, yang sangat berat, yang penting ni. Dia tugaskan arba'ata min ajilla'is sahabati wa thiqatil hufaz, 4 orang daripada para sahabat yang hebatlah, ajillah yang tinggi, sahabat yang alim, khususnya Nabi dan Quran kiraan ni, wa thiqatil hufaz, dan juga hufaz yang thiqah, yang dipercayai keilmuan mereka. 4 orang, iaitu siapa? Mereka adalah wahum Zaidun ibn Thabitin wa huwa alladhi ikhtarahu Abu Bakr li jami'il Quran liman taza bihi min al-manaqib as-sabiqah. Iaitu Zaid bin Thabit lah, iaitu orang yang telah dipilih oleh Sayyidina Abu Bakar untuk menjadi ketua pada pengumpulan Quran kali pertama, disebabkan oleh keistimewaan ataupun perbezaan Sayyidina Zaid bin Thabit dengan sahabat-sahabat yang lain, disebabkan dia ni memiliki ciri-ciri istimewa yang tidak ada pada orang lain, seperti mana telah kita terangkan yang lepas. Yang kedua, wa Abdullah ibn Zubair, wa Sa'id ibn al-As, wa Abdul Rahman ibn al-Harith ibni Hisham, wa haula'i thalathatu Qurashiyun. 3 orang yang terakhir itu adalah Quraisy.
selain daripada Zaid bin Thabit. Yang tiga tadi adalah Quraisy. Zaid bin Thabit seorang saja Al-Ansar, penduduk daripada asal Madinah. Wa arsala Uthman ila Hafsata an arsili ilaina bis-suhuf allati 'indaka fa arsalatha ilaihim fa akhadhu fi nasqiha. Baik. Dan Uthman menghantarkan utusan kepada Hafsah, supaya minta kepada Hafsah supaya hantar mushaf yang ada dalam simpanan dia tu. Maka fa arsalatha ilaihim, maka Sayyidina Hafsah hantar kepada Uthman, fa akhadhu fi nasqiha, dan Sayyidina Uthman dan sahabat-sahabat lain ambil mushaf tersebut, naskah tersebut. Wa jaa fi ba'd ar-riwayati anna alladhi nudibu linaskhi al-masahifi 12 rajulan minal muhajirin wal ansar minhum Ubay bin Ka'ab. Dan dalam riwayat lain kata orang yang ditugaskan nudibu linaskhi al-masahif, untuk menulis al-mushaf itu ialah selama 12 orang daripada muhajirin dan juga ansar, antaranya adalah Ubay bin Ka'ab. Jadi ada dua riwayat lah. Yang pertama kata 4 orang, yang kedua kata 12 orang. Cuma yang masyhurnya adalah 4 orang. Dalam kitab-kitab lain pun memang disebut 4 orang lah. Kerana memang Zaid bin Thabit juga kita kata dilantik, dan menjadi perbezaan pandangan di antara Zaid bin Thabit dengan sahabat yang 3 orang lagi pada nak menulis kalimah tabut. Sebab tu dah Sayyidina Uthman mengeluarkan, kita kata apa, pemutus dah, bila mana khilaf antara kamu 3 orang ni dengan Zaid, ataupun khilaf di antara 3 orang tadi atau 4 orang tadi, maka Sayyidina Uthman bin Affan menyuruh ataupun memerintahkan untuk menulis dengan lugah Quraisy. Kerana Al-Quran itu pada asal dia diturunkan dalam lugah Quraisy, sesuai dengan khitab ataupun sesuai dengan sasaran utama pada waktu itu. Permulaannya adalah kepada penduduk Quraisy, kerana Nabi daripada kaum Quraisy. Maka dakwah Nabi bermula dengan sahabat-sahabat dia, kaum keluarga dia daripada kaum Quraisy sendiri. Sebab itulah Al-Quran itu diturunkan pada permulaannya dengan lugah Quraisy. Kemudian bila mana dah ramai yang masuk Islam, barulah diturunkan secara qiraat, berqiraat, ataupun diturunkan dengan dalam lugah-lugah yang lain. Nah, jadi alhamdulillah, insya-Allah habis tajuk muqaddimah lah, kita kata muqaddimah kepada pengumpulan Quran di zaman Sayyidina Uthman Ibn Affan. Dan pada bab yang seterusnya itu qanun Uthman fi kitabatil mushafi, iaitu qanun yang telah diletakkan oleh Uthman ketika mana nak menulis mushaf itu. Dia ada, kita kata inilah peraturan dia atau masdar dia, piagam dan sebagainya lah, yang menjadi pegangan pada penulis wahyu pada ketika itu, ataupun penulis mushaf pada ketika itu. Dan kita kata apa, adanya riwayat-riwayat yang banyak lah disebut dalam ini, bab ini, yang cerita pasal kalimah-kalimah yang ada yang berbeza lah, berbeza pada apa, tulisan mengikut kepada perbezaan qiraat. Jadi insya-Allah kita akan masuk pada tajuk itu pada kelas yang akan datang, minggu depan lah. Minggu ni hari Khamis ni. Hari Khamis ni insya-Allah jam 5.30 petang. Jadi kepada semua, sekali lagi nak ingatkan, kelas kita ni 3 kali seminggu, hari Khamis, hari Jumaat dan hari Sabtu, jam 5.30 petang. Dan kita akan buat dalam tempoh dalam 40 ataupun 45 minit lah, lebih kurang. Jadi kalau tak ada kerja ataupun tidak ada hal-hal yang mendatang, insya-Allah kita boleh tunggu dengan kelas mengikut waktu lah. Kalau tidak, terpaksa kita tunda. Seperti mana hari ni asalnya semalam, tapi atas sebab kekangan tidak buat dialog, terpaksa tunda pada hari ni lah. Doa-doa lah semoga diberi kelepangan, diberi keluangan waktu untuk kita laksanakan kelas, dan kita azamlah untuk habis khatam kitab ni, kerana kitab ni adalah satu kitab yang penting juga lah untuk kita mengenali mushaf yang kita untuk baca hari-hari kan. Jadi dia ada sejarah dia tersendiri yang mesti kita tahu, supaya kita kenal bahawa kita kata apa, kerja buat daripada sahabat-sahabat dulu ni
dengan tujuan niat nak jaga Al-Quran daripada hilang, maka nescaya sampai ke akhir zaman, orang yang duduk baca ataupun duduk guna mushaf ni, pahala tu tetap mengalir kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Baik, wallahu alam. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.